Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak edisi 20 Ogos. Sebanyak 1,206 kes baharu positif COVID-19 direkodkan di Sarawak semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 92,016 kes. Menerusi kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daripada jumlah kes baharu itu, sebanyak 952 kes tidak bergejala, manakala 254 kes bergejala. 3 buah daerah yang mencatat kes tertinggi dengan 3 angka iaitu Kuching dengan 291 kes, diikuti dengan Serian dengan 183 kes dan Semarahan pula dengan 126 kes. JPBN juga memaklumkan 4 kes kematian dilaporkan semalam iaitu 3 di Hospital Umum Sarawak dan 1 kes kematian di Hospital Bintulu. Ini menjadikan jumlah kumulatif kematian di negeri ini meningkat kepada 495 kes. Sebanyak 646 kes sembuh dan discharge semalam. JPBN dalam kenyataan juga berkata, 2 kluster baru disytiharkan iaitu kluster Jalan Bubut Sojak di Bau dan kluster Naga Putih di Tatau yang melibatkan kluster komuniti. Ini menjadikan sebanyak 118 kluster yang masih aktif di negeri ini. 3 kluster iaitu kluster Po Ai, Sri Aman, kluster Pagar Tebedu dan kluster Jalan Tio Kuingo, Maradong ditamatkan semalam. Sementara itu, 10 lokaliti dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan iaitu 2 di Pusak dan 1 masing-masing di Sebauh, Lubuk Antu, Tatau, Pakan, Julau, Kuching, Bau dan Simunjan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memohon kerjasama semua pihak untuk tidak berkongsi dan menyebarkan berita yang tidak sahih atau palsu berhubung COVID-19 menerusi media sosial, media cetak dan social messaging. JPBN juga memaklumkan segala perkembangan rasmi terkini atau maklumat berhubung COVID-19 akan dikeluarkan oleh jawatankuasa tersebut. Sebarang pertanyaan, orang ramai boleh menghubungi Bilik Gerakan Negeri, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak di talian 082 443 991. Orang ramai yang ingin memasuki daerah Miri, Subis, Marudi, Beluru dan Telang Usan dalam bahagian Miri perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri. Keputusan itu diambil sebagai langkah berjaga-jaga dan mengambil kira situasi COVID-19 di Sarawak ketika ini. Dalam satu kenyataan media, Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri memaklumkan syarat-syarat tersebut akan menjadi panduan kepada pihak polis apabila menilai setiap permohonan permit merentas daerah ke bahagian Miri. Antaranya kelulusan hanya diberikan untuk situasi kecemasan, janji temu di fasiliti kesihatan, vaksinasi, perkhidmatan penting, ziarah keluarga dan membeli barangan keperluan bagi penduduk pedalaman selain aktiviti pertanian dan peternakan. Permohonan permit tidak akan diluluskan untuk urusan peribadi dan aktiviti sosial. Pendekatan seimbang terus dilaksanakan dalam usaha memajukan kawasan luar bandar termasuk di Marudi sekaligus merancakkan sosioekonomi penduduk setempat. Selain projek naik taraf dan pembangunan kemudahan seperti bekalan elektrik dan air terawat, pembangunan infrastruktur iaitu projek Marudi Waterfront juga diperhebatkan. Kupasan lanjut bersama Catherine Igang. Pelaksanaan Marudi Waterfront ini menerapkan identiti kepelbagaian kaum Bumi Kenyalang yang turut mempamerkan ukiran lantai bermotifkan Sarawak, alat muzik tradisional sapek, selain replika 13 pengayuh perahu regata yang akan diletakkan di dataran ini. Projek impian masyarakat Marudi ini dijangka siap November tahun ini, kini pelaksanaannya siap 80%. Saya percaya Marudi ini adalah the birthplace for regatta. Jadi tidak lengkaplah kalau Marudi ini tiada waterfront. Setakat ini saya telah dipahamkan bahawa 80% lah siap, 80% completed. Bernilai 23 juta ringgit, projek ini adalah mewujudkan kawasan rekreasi berskala besar dan juga mengabadikan identiti serta sejarah baram regata di tebingan sungai ini. Tebingan Sungai Marudi ini merupakan tempat lahirnya regata di Sarawak sejak tahun 1899
yang ironinya menjadi satu acara meraikan perjanjian perdamaian untuk semua kaum yang tinggal di daerah Baram pada masa itu. Dengan adanya pembinaan Marudi Waterfront ini yang antara kemudahan asas yang sedang rancak dilaksanakan di daerah Marudi ini, ianya diyakini akan membantu khususnya generasi muda dan juga penjajah-penjajah kecil di sini bagi meningkatkan sosioekonomi mereka yang akan bertambah maju khususnya daripada segi pelancongan. Pembangunan ada bagus, maju. Waterfront kita tengah dibuat. Pembangunan Hamarudi keren ni, sayu lalalan. Awin te delok sang na siapa marung waterfront anan mereka dah sang na marung jembatan ilaan kahum lan delok sedia men kami orang Marudi lah. Kini lebih 30,000 penduduk di daerah Marudi dalam bahagian Baram bakal menikmati pelbagai pembangunan yang sedang dilaksana. Ia termasuk Jambatan Marudi, Kupu Fort Marudi dan baik pulih jalan di Marudi. Catherine Igang, Berita RTM. Isteri yang di-Pertua Negeri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib menyampaikan sumbangan bersempena Majlis Jalinan Kasih kepada seramai 15 golongan kurang bernasib baik di sekitar Bandaraya Kuching semalam. Penerima sumbangan tersebut membabitkan penghuni di Pangsapuri KMC Kuching serta penduduk dari kawasan Fuchau Road, Kampung Sungai Apung dan Batu Lintang yang terdiri daripada warga emas dan keluarga asnaf. Pada majlis itu, Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib turut diiringi Datuk Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng dan Isteri Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datin Sri En Ong Siok An. Sumbangan berupa berangan keperluan asas dan wang tunai bagi meringankan beban mereka terutama ketika berdepan situasi pandemik COVID-19. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkhidmatan Awam QPEX Negeri Sarawak menyokong penangguhan sesi persekolahan secara bersemuka sehingga awal Oktober nanti. Menurut pengerusi QPEX Sarawak, Omar Bahrin Unin, penangguhan tersebut adalah perlu memandangkan zon selatan negeri ini masih mencatatkan jumlah kes positif COVID-19 melebihi 600 sehari sejak seminggu lalu. Omar Bahrim menjelaskan perkara tersebut membimbangkan kerana penularan wabak tersebut di zon selatan telah merebak ke hampir semua daerah dan kampung-kampung yang jauh dan berselerak. Tambahnya, penularan varian Delta yang mempunyai kadar penularan lebih pantas turut meningkatkan kebimbangan bukan sahaja penduduk di zon selatan, malah murid-murid sekiranya sesi persekolahan dibuka semula pada bulan depan. Beliau menerusi kenyataan menambah walaupun keadaan penularan di zon tengah dan utara Sarawak masih terkawal, namun penangguhan sesi persekolahan secara bersemuka tersebut adalah bertepatan bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19 dalam kalangan pelajar sekolah. Pihaknya turut bersimpati dengan pelajar yang terpaksa menjalani sesi pembelajaran dari rumah yang ada antaranya menghadapi kekangan dan berharap agar ibu bapa memainkan peranan dalam mengurus pembelajaran anak-anak mereka. Tiada peningkatan kadar kes jenayah di daerah Sibu sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan setakat ini. Ketua Polis Daerah Sibu, Assistant Commissioner Stanley Jonathan Ringgit berkata, kadar jenayah di Sibu setakat ini dilihat masih terkawal. Namun menerusi pemantauan pihaknya, terdapat penambahan jumlah golongan gelandangan semasa tempoh pandemik COVID-19 tahun ini. Tambahan gelandangan kita nampak di Bandar Sibu ni dalam time COVID ni, mereka ni merempat dan tidurlah di kaki-kaki lima dan mereka ni dibantulah, telah didaftar, dikesan, dibantu dan divaksin pun. SCP Stanley ditemui selepas menghadiri majlis penyampaian sijil penghargaan kepada Ketua Pasukan Petugas Khas Op Banteras Perjudian, Maksiat dan Gangsterisme di Ibu Pejabat Polis Sibu. Sementara itu, Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan IPD Sibu, Deputy Superintendent Arifin Bahar memberitahu Polis Sibu kini meningkatkan rondaan di sekitar Sibu bagi memastikan pematuhan prosedur operasi standard dalam kalangan orang ramai. Kalau dulu kita hanya pusing-pusing saja, sekarang ni kita berhenti, kita semak. Kita berhenti, kita semak. Kita lebih kepada stop and talk lah. Meet and greet yang kita buat sekarang.
kita berjumpa dan kita menasihat. Tumpuan rondaan katanya terhadap lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai seperti di kedai makan dan bistro di sekitar Sibu. Majlis Bandaraya Miri MBM dan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP telah mengagihkan bakul makanan kepada pelajar yang terjejas akibat wabak COVID-19 di kawasan Pujut menerusi sekolah masing-masing. Menurut Datuk Bandar Miri Adam Yee, yang merupakan kali kedua program bakul makanan diserahkan kepada pelajar yang memerlukan bantuan. Jelasnya bantuan berupa barang asas keperluan dapur ini diharap akan dapat meringankan sedikit beban keluarga pelajar yang terkesan dengan situasi sukar ketika ini. Tambahnya senarai nama penerima bantuan tersebut telah diserahkan oleh pihak sekolah. Adam Yee ditemui pemberita selepas majlis simbolik penyerahan bakul makanan kepada ibu bapa pelajar yang layak di Sekolah Kebangsaan Anci Miri. Program serupa akan diadakan hari ini di Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika Krokop dan Sekolah Menengah Pemin Miri. Sekian berita pagi Sarawak, terus patuhi SOP, lindung diri, lindung semua. Saya Fazril Hisham Afandi. Assalamualaikum.